Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bersama saya Marzela Sigai, ini Ringkas TVS. Jumlah mangsa banjir yang dipindahkan ke pusat pemindahan di Sarawak meningkat kepada 186 orang. 4 pusat pemindahan kini dibuka di 2 daerah yang dilanda banjir sejak 2 hari lepas. Daerah Serian mencatat jumlah mangsa banjir tertinggi seramai 159 orang yang ditempatkan di 3 pusat pemindahan iaitu Dewan Kampung Lintang Baru, Dewan Kampung Betong Kenawit dan Kampung Rimba Padi. Sementara di daerah Simunjan, 27 mangsa ditempatkan di Dewan Masyarakat Lubuk Buntin. Gelombang kedua banjir di Sarawak bermula Sabtu lepas apabila kawasan perkampungan di Teluk Buntin di daerah Simunjan dinaiki air ekoran keadaan hujan lebat yang berterusan selama beberapa hari serta fenomena air pasang besar yang berlaku serentak. Laporan ramalan cuaca mingguan yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi menyatakan hujan dijangka berterusan sepanjang minggu ini. Sebuah kediaman dilaporkan musnah sepenuhnya dalam insiden kebakaran. Berdasarkan maklumat daripada Balai Bomba dan Penyelamat BPP Daro, kebakaran itu bukan sahaja meranapkan sebuah kediaman tetapi juga memusnahkan 4 buah kereta dan sebuah motosikal. Bagaimanapun tindakan pantas pihak bomba mengawal api yang meranap rumah berstruktur tidak kekal itu dapat mengelakkan kebakaran merebak ke kediaman berdekatan. Tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Kampung Masjid Daro, Lebuk Sidap. Lebuk Latif. Berlaku satu kebakaran di Kampung Masjid Daro. Rumah Latif. Tidur, nuanggak gitu. Oh. Terus bepangai dua terus. Seorang remaja lelaki berusia 15 tahun ditahan polis kerana dipercayai menyerang seorang wanita warga emas menggunakan parang sehingga menyebabkan kecederaan pada mangsa. Kejadian tersebut berlaku di Sungai Naman, Sibu. Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Stanley Jonathan Ringgit, remaja bawah umur terbabit berjaya ditangkap tidak lama selepas kejadian tersebut dan parang yang digunakannya juga telah dirampas. Siasatan awal mendapati suspek masih bersekolah, tidak mempunyai masalah kesihatan fizikal maupun mental dan kini tinggal bersama abangnya selepas perceraian ibu bapanya. Siasatan kes dijalankan di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Dalam perkembangan sama, mangsa yang berusia 74 tahun mengalami kecederaan di leher, bahagian lengan kanan, jari kanan, dada dan lututnya akibat serangan terbabit. Mengulas kronologi kejadian, Stanley berkata suspek datang dari arah kebun di tepi rumah mangsa ketika mangsa sedang mencabut rumput. Kemudian suspek menetak tangan dan menyucuk leher mangsa menggunakan senjata parang. Keadaan wanita terbabit kini dilaporkan stabil dan masih menerima rawatan di Hospital Sibu. Bertemu kembali. Seramai 115 sukarelawan telah menerima suntikan vaksin bagi kajian klinikal fasa ketiga COVID-19. 9 hospital di 5 negeri setakat ini telah terlibat, termasuk Hospital Umum Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata sukarelawan ini merupakan kumpulan terawal daripada 3,000 sukarelawan. Ia merangkumi individu berusia 18 tahun ke atas dan memenuhi syarat serta kriteria yang ditetapkan. Katanya hospital yang dijadikan tapak kajian di bawah seliaan Institut Penyelidikan Klinikal itu ialah Hospital Ampang dan Hospital Sungai Buloh di Selangor, Hospital Sultanah Bahiyah dan Hospital Sultan Abdul Halim di Kedah, Hospital Pulau Pinang dan Hospital Seberang Jaya di Pulau Pinang, Hospital Raja Permaisuri Bainun dan Hospital Taiping di Perak serta Hospital Umum Sarawak. Jelas beliau lagi, program ini baru sahaja bermula 3 hari lalu selepas Perdana Menteri mengumumkan tarikh kajian pada akhir bulan ini yang akan dilaksanakan selama 13 bulan. Dr. Adham berkata sukarelawan selebihnya dijangka menerima suntikan secara berperingkat dalam tempoh 4 minggu.
Kajian klinikal fasa ketiga itu adalah kerjasama di antara Malaysia dan China menerusi Institut Biologi Perubatan Akademi Sains Perubatan China. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122. Saya Marzela Sigai, salam hormat dan jumpa lagi.